A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bersua kita lagi pada hari kedua Showcase Maya Pembelajaran Virtual Merevolusikan Pendidikan Digital. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan. Yang berbahagia Puan Anis Alisha binti Abdullah, Pengarah IPG Kampus Tun Abdul Razak, yang berusaha Dr. Yusmina binti Muhammad Yusof, Timbalan Pengarah IPG Kampus Tun Abdul Razak. Yang dihormati Dr. Sarah binti Bidin, Ketua Jabatan di Jabatan Pengajian Melayu, yang dikasihi Encik Muhaimi bin Suhaili, Pensyarah Kursus Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Abad ke-21, Saudara Syarif Putra Haikal, selaku Ketua Program Showcase Maya ini, pensyarah-pensyarah, para pembentang dari kumpulan PISMP PI 3620, para pelajar, seterusnya para hadirin dan hadirat yang sedang menyaksikan secara live di YouTube My RPG Ketar. Selamat datang ke Showcase Maya, pembelajaran virtual merevolusikan pendidikan digital di Bilik Selari 3 pada hari kedua ini. Untuk makluman hadirin sekalian, sebanyak 4 kumpulan akan mempersembahkan bahan pembelajaran virtual bahasa Melayu. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan kumpulan yang pertama iaitu Muhammad Ainul Yakin dan Muhammad Daniel Fikri yang akan membentangkan aplikasi CoSpace dengan tajuk Smart Imbuhan. Maka dengan hormatnya, majlis mempersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Jadi pada hari ini kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Muhammad Daniel Fikri bin Isyaruddin dan ahli kumpulan saya, Muhammad Ainul Yakin bin Safingi akan membentangkan bahan virtual yang kami telah lakukan. Jadi pertama sekali kami akan bentangkan tentang RPH kami terlebih dahulu. Okey, sekejap. Okey. Boleh nampak? Boleh crop. Okey. Untuk RPH iaitu rancangan pengajaran harian yang kami pilih. Rancangan pengajaran yang kami pilih adalah berkaitan dengan bahasa Melayu tahun 4. Jadi nama guru adalah Muhammad Daniel Fikri dan Muhammad Ainul Yakin. Tarikh dia adalah 4 April 2022 dan hari Khamis. Dan aspek yang kami tekankan dalam pengajaran rancangan RPH Bahasa Melayu tahun 4 ni adalah kemahiran tata bahasa. Lepas tu tema yang kami gunakan adalah tema ekonomi, keusahawanan dan pengurusan kewangan. Lepas tu kita ada tajuk iaitu menjanakan ekonomi. Lepas tu standard kandungan yang telah kami pilih adalah 5.2 iaitu memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks. Lepas tu kita ada standard pembelajaran. Kami gunakan 5.2.1 iaitu menggunakan kata imbuhan mengikut konteks kata. Okey, untuk objektif pula pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat mengenal pasti kata imbuhan awalan dengan betul. Lepas tu yang kedua, murid mampu mengasingkan kata dasar dengan imbuhan yang diberikan. Lepas tu yang ketiga, kita ada murid mampu membina sekurang-kurangnya 4 ayat daripada kata kerja yang telah diberikan. Lepas tu kita ada sistem bahasa yang kami gunakan untuk projek kami adalah tata bahasa untuk imbuhan awalan. Lepas tu pengisian kurikulum yang telah kami gunakan adalah nilai murni di mana kami menerapkan aspek hormat menghormati, kasih sayang dan juga taat. Lepas tu dari segi ilmu kami menekankan ekonomi dan keusahawanan, dan manakala dari aspek kreativiti kami menggunakan penggunaan bahan realiti maya. Lepas tu antara aspek penting yang perlu tekankan adalah strategi PDP iaitu KB, kemahiran berfikir, menghubung kait dan mengenal pasti. Lepas tu KP pula kita ada kinestetik. Lepas
Lepas tu seterusnya kita ada pembelajaran secara kontekstual di mana kami menghubung kaitkan imbuhan ni dengan kehidupan seharian murid. Lepas tu kita ada bahan bantu mengajar untuk membantu kami dalam pengajaran ini iaitu buku teks, slide dan juga bahan inovasi. Jadi sebagai tambahan, bahan inovasi yang kami gunakan ni adalah berkaitan dengan course spaces. Okey, tanpa melengah masa kita akan bergerak kepada langkah bagaimana perancangan kami ni digunakan. Lepas tu untuk seindaksi iaitu berlangsung selama 5 minit. Jadi untuk isi pelajaran, guru akan menayangkan gambar yang punya imbuhan awalan menggunakan slide. Jadi contoh soalan yang kami tekankan dalam slide tersebut adalah apakah gambar yang cikgu tunjukkan ini? Lepas tu, apakah kata dasar bagi perkataan-perkataan tersebut? So yang ketiga, bolehkah kamu mengenal pasti apa yang akan dipelajari pada hari ini? Lepas tu yang ketiga, kita ada aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk seindaksi ni. Jadi yang pertama, guru akan menayangkan gambar yang mempunyai imbuhan awalan kepada murid. Lepas tu yang kedua, murid akan bersoal jawab dengan guru berkenaan gambar tersebut. Lepas tu yang ketiga, guru memberikan pandangan tentang gambar yang ditunjukkan. Dan yang terakhir, guru mengaitkan gambar tersebut dengan pembelajaran. Jadi catatan iaitu kemahiran fikir menghubung kait, teknik yang kami gunakan dalam seindaksi ini adalah soal jawab, BBM yang kami gunakan adalah slide, paparan slide dan pembelajaran kontekstual adalah berkaitan dengan menghubung kait gambar dengan isi pembelajaran. Okey, yang seterusnya kita ada langkah pertama. Langkah pertama ni berlangsung selama 15 minit. Jadi kita ada tayangan slide, penerangan definisi imbuhan awalan dan mencari contoh-contoh lain. Jadi aktiviti pengajaran dan pembelajaran ni yang pertama, guru akan menayangkan slide kepada murid terlebih dahulu. Lepas tu yang kedua, guru menerangkan tentang imbuhan awalan, merangkumi definisi, kaedah penggunaan dan contoh. Lepas tu yang ketiga, guru akan minta murid mencari beberapa contoh daripada buku teks muka surat 153 Bahasa Melayu tahun 4. Okey. Untuk BBM iaitu bahan bantu mengajar yang kami gunakan adalah slide dan juga buku teks. Dan kemahiran berfikir sama juga kita menggalakkan murid untuk mengenal pasti. Lepas tu teknik yang kami gunakan adalah ada dua iaitu penerangan penerangan dan juga tunjuk cara. Lepas tu kita ada nilai murni. Nilai murni yang kami tekankan adalah kasih sayang, hormat menghormati dan juga taat. Lepas tu seterusnya kita bergerak pada langkah kedua yang berlangsung selama 20 minit. Jadi 20 minit langkah kedua menekankan tentang pemahaman contoh imbuhan menggunakan bahan bantu mengajar. Jadi aplikasi yang kami gunakan adalah aplikasi Reality Maya iaitu Course Spaces. Di mana aktiviti pengajaran dan pembelajarannya adalah guru memberikan pautan laman sesawang Course Spaces kepada murid terlebih dahulu. Bahan bantu mengajar seperti mana kita tahu tadi adalah bahan inovasi. Lepas tu kita bergerak pada langkah ketiga pula iaitu berlangsung selama 15 minit di mana kami mengaplikasi penggunaan imbuhan awalan dalam ayat. Lepas tu untuk aktiviti PDP, murid akan diminta untuk menyenaraikan kata kerja yang mempunyai imbuhan. Lepas tu murid perlu memilih sekurang-kurangnya satu daripada jenis kata kerja untuk membina ayat. Lepas tu yang terakhir, murid akan membina 4 ayat menggunakan kata kerja yang telah dipilih. Teknik yang kami gunakan dalam langkah ni adalah latih tubi. Lepas tu kemahiran belajar, kemahiran berfikir dan juga mengaplikasi. Okey, yang terakhir kita bergerak kepada penutup yang berlangsung selama 5 minit saja di mana kami menyimpulkan aktiviti-aktiviti disebut dalam satu kesimpulan. Di mana kami membuat di mana guru akan membuat rumusan dan mengenal pasti imbuhan awalan. Jadi aktiviti PDP yang pertama, guru akan minta murid membuat rumusan tentang tajuk pembelajaran dengan bantuan guru. Lepas tu yang kedua,
guru akan memberikan rumusan pengajaran dan pembelajaran yang telah berlangsung pada hari ini. Jadi yang terakhir, sebelum mengakhiri pembelajaran, guru akan berikan satu kata kerja yang mengandungi imbuhan awalan dan meminta murid mengenal pasti kata dasar dan imbuhannya. Jadi yang terakhir, murid dibimbing merumuskan kemahiran yang diajar hari ini dan murid akan digalakkan mengumpul maklumat tambahan yang terdapat dalam beberapa contoh lain. Okey, jadi lampiran ni adalah contoh-contoh slide penerangan imbuhan yang telah kami gunakan bagi mengenali imbuhan awalan. Jadi ni adalah gambar yang digunakan dalam set induksi lah. Lepas tu ni ada contoh inovasi realiti maya yang digunakan iaitu CoSpaces. Dan bagaimana manual penggunaan ini nanti akan dipersembahkan oleh kawan saya iaitu Muhammad Ainul Yaqin. Okey, itu sahaja untuk pembentangan RPH. Okey, baiklah. Saya akan teruskan dengan pembentangan inovasi kami. Okey, ini adalah bahan inovasi kami di mana kami menggunakan website ataupun aplikasi CoSpace. Apa yang saya buat adalah kita akan pergi ke Taman Haji Burhani untuk mencari beberapa kata kerja yang terdapat di dalam inovasi ini. Okey, pertamanya sekali kita akan mengajar murid untuk melihat kiri kanan sebelum kita jalan. Okey, kita boleh nampaklah ada beberapa orang dalam taman. Okay, kita boleh klik abang yang ada kat depan ni. Mari belajar imbuhan. Terdapat beberapa kata kerja yang dilakukan di kalangan orang dalam taman ini. Setiap kata kerja mereka mempunyai imbuhan tersendiri iaitu imbuhan pe, me, ber dan di. Okey. Macam biasa yang telah diceritakan dalam RPH tadi, murid perlu mencari 4 jenis kata kerja yang mempunyai 4 jenis imbuhan dan menyalin di dalam buku tulis. Kat sini kita boleh nampak setiap orang ada kata kerja dia sendiri dan juga ada imbuhan yang tertentu, iaitu ini kita boleh nampak penutur, pendengar iaitu imbuhan pe. Kerana kita kalau pergi ke sini pula kita boleh nampak menyapa, disapa, imbuhan me dan imbuhan di. Seterusnya kita boleh nampak beberapa imbuhan. Kaedah penggunaannya cukup senang di mana pelajar, murid ataupun guru tidak perlu terus cari apa yang, maksudnya tak ada penggunaan yang spesifik lah, hanya perlu masuk ke dalam taman dan cari kata kerja yang telah disediakan. Dan juga murid juga boleh tengok contoh kata kerja yang dilakukan oleh ikon ini sendiri. Dan ni kita boleh tengok ada orang main skateboard iaitu sedang meluncur, imbuhan me. Guru juga boleh tanya kepada murid, apakah kata dasar bagi imbuhan ni? Okay. Kita boleh pergi ke kantin, tengok ada warung ayam goreng. Kita boleh tengok ada pembeli, ada penjual. Okay. Okey, habis melewati ataupun melayari taman ni. Selepas kita habis ronda taman ni, tengok semua kata kerja dan imbuhan, kita boleh terus pergi ke Kamarul ni. Kita boleh tekan dia, kita tengok. Jawablah beberapa soalan untuk menguji murid. Afiq, tempat kosong, basikal ke Padang setiap petang untuk bermain bola. Okay, kita tengok apa imbuhan dan imbuhan yang sesuai lah untuk kata kerja tunggang ni. Kita tengok Afiq menunggang basikal. Okey, tengok betul. Okay. Kalau betul dia akan right. Jadi kuih itu tempat kosong oleh Ibu Fatimah sebagai bekalnya ke sekolah. Apa? Jadi tadi kita jawab betul, kita try jawab salah pula. Okey, kalau jawab salah dia akan pangkah dan dia akan terus ke soalan seterusnya lah. Jadi cikgu boleh tunjukkan balik. Maksudnya kita habiskan dulu semua soalan, lepas tu kita akan jawab balik soalan untuk tengok jawapan apa yang betul. Jadi kat situ pelajar boleh nampak apa yang salah, apa yang betul dekat situ. Suspek, kes curi berjaya dibekas. Pelaku, kes curi berjaya dibekas oleh kediamannya. Mailing sudah selama 1 jam dia menenggurakkannya. Sudah berdiri selama 1 jam. Kami bekerja apabila alat berbunyi dengan tiba-tiba. Alat pengesan berbunyi.
Razi tidak mahu. Razi tidak mahu kotak bunuh dia mengangkat kotak bunuh. Okey. Lepas jawab, dia akan cakap macam ni lah. Itu saja. Alamak, dia start balik pula. Kat sini kita tengoklah jawapan betul dan jawapan salah. Okey. Itu sahaja daripada inovasi yang kami buat ini. Ianya memang menekan tentang imbuhan dan juga contoh kata kerja dan imbuhan yang sepatutnya digunakan, cara yang betul untuk digunakan. Menakuti, ditakuti. Kat sini pun boleh meminta murid untuk membuat ayat. Sebelum saya lupa, kalau kita tekan karakter ni, tekan ikon ni, kita boleh nampak ayat yang telah disediakan, iaitu ni menonton dan kita tekan. Sini menonton perubahan kereta mainan kerana diajak oleh abangnya. Kat sini murid boleh nampaklah contoh-contoh cara penggunaan perkataan tersebut bersama imbuhannya. Yang memerhati, kita tekan dekat ikon dia. Encik Tajul memerhati pemandangan sekitar taman. Siapa ni? Okay, kita tengok meronda, kita tekan dia. Pegawai polis, seorang pegawai sedang meronda di sekeliling taman bagi memastikan keselamatan pengunjung. Okay, ialah itu sahaja hasil inovasi yang telah kami lakukan. Sekian, terima kasih. Saya nak stop recording. Baiklah, telah selesai pembentangan CoSpace dari kumpulan yang pertama. CoSpace yang dibangunkan amat ceria dan kemas. Tanpa melengahkan masa, kita beralih pula pada pembentangan kumpulan yang kedua. Ahli kumpulan ini ialah Muhammad Irsyad Nur dan Muhammad Abid Danish dengan tajuk CoSpace-nya Celik Bersama. Tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, seterusnya kumpulan kami iaitu saya, Muhammad Irsyad Nur dan Abid Danish akan meneruskan pembentangan mengenai inovasi virtual 3D yang telah kami lakukan. Baiklah, sebelum kami membentangkan virtual 3D yang telah kami lakukan, alangkah baiknya jika kami membentangkan dahulu rancangan pelajaran harian. Baiklah, rancangan pelajaran harian kami adalah berfokuskan kepada tahun 3 Abu Bakar. Kemahiran yang difokuskan adalah kemahiran seni bahasa. Standard kandungannya adalah 4.3, menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif. Manakala standard pembelajarannya pula adalah 4.3.1, iaitu mencipta bahan sastera secara berpandu dan mempersembahkannya secara kreatif. Di sini kami telah memilih bahan sastera iaitu pantun 4 kerat. Seterusnya, bagi objektif pembelajaran iaitu pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid akan dapat mencipta pantun 4 kerat secara berpandu dengan betul. Maksudnya di akhir pembelajaran, setelah kita selesaikan kesemua langkah pengajaran, murid akan mampu dan berjaya mencipta pantun 4 kerat sendiri, iaitu secara berpandulah. Seterusnya, sistem bahasa yang kami kaitkan adalah sebutan dan intonasi iaitu dari segi pembacaan pantun. Yang seterusnya, pengisian kurikulum iaitu elemen merentas kurikulum. Terdapat 3 elemen iaitu ilmu, nilai murni dan juga kreativiti. Seterusnya, kita pergi kepada strategi pengajaran dan kepelbagaian kaedah dan teknik. Di sini terdapat 4 strategi iaitu yang pertama, kemahiran pelbagai, kemahiran berfikir, belajar cara belajar dan juga pembelajaran kontekstual ataupun kolaboratif. Okey. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan terus pergi kepada langkah-langkah pengajaran. Di mana yang pertama terdapat pengurusan bilik darjah selama 2 minit, diikuti oleh set induksi selama 8 minit. Baiklah, pada 8 minit ini, guru akan menaikkan video kepada murid-murid mengenai video jom tonton. Video jom tonton ini adalah video mengenai satu pantun yang dijadikan sebagai lagu. Jadi apabila murid diminta menonton dengan teliti, guru akan melakukan sesi soal jawab kepada murid melalui dapatan mereka daripada tontonan. Jadi setelah murid melakukan tontonan, maka guru boleh bertanyakan soalan ataupun
meminta murid untuk meneka tajuk pengajaran pada hari ini sebelum guru mengaitkan dengan isi pembelajaran yang akan mereka ajar pada hari ini. Baiklah, bagi langkah yang pertama iaitu isi pembelajaran. Baiklah, langkah pertama ini kita akan menggunakan bahan bantu mengajarnya buku teks dan kita akan mengajar mengenai cara membina pantun 4 kerat. Baiklah, apabila murid diminta untuk merujuk buku teks mengenai contoh pembinaan pantun 4 kerat, maka guru seterusnya akan meminta wakil beberapa orang murid untuk melafazkan pantun di hadapan kelas mengikut rangkap. Setelah itu, guru akan menerangkan kepada murid langkah-langkah membina pantun melalui paparan slide di hadapan kelas. Guru juga akan menunjukkan contoh kepada kelas sendiri bagaimana untuk membina pantun 4 kerat itu berdasarkan ciri-ciri yang terdapat di dalam buku teks itu. Okey, baiklah. Yang seterusnya adalah langkah yang kedua iaitu selama 20 minit. Pada langkah ini adalah kita akan menggunakan pembelajaran digital dunia meta yang pertama. Baiklah, pembelajaran digital dunia meta ini akan diakses oleh guru dan memaparkannya ke seluruh kelas melalui projektor lah. Jadi seterusnya, guru akan sendiri menelusuri inovasi tersebut supaya murid dapat belajar dan tengok kerana selepas ini melalui latihan, mereka akan menggunakannya secara sendiri. Jadi apabila guru menelusurinya, maka guru akan menerangkan kepada murid tentang cara membina pantun 4 kerat melalui visual tersebut. Kerana di dalam visual yang pertama ini, terdapat cara-cara membina pantun 4 kerat dengan situasi yang berkaitan dengan pantun tersebut. Jadi ketika sesi penerangan ini, sesi pantun 4 kerat ni, guru boleh melakukan sesi soal jawab sebagai langkah penugasan. Sebagai contohnya, setelah cikgu ajar cara membina pantun 4 kerat di dalam visual tersebut, maka guru boleh bertanya kepada murid ciri-ciri yang mereka telah belajar supaya ini kita dapat lakukan langkah peneguhan. Baik, setelah langkah yang kedua, kita akan pergi pada langkah yang ketiga iaitu selama 15 minit di mana latihan pembinaan pantun 4 kerat secara berpandu. Baik, pada langkah ketiga ini adalah di mana langkah yang penting kerana standard pembelajaran dan objektif pembelajaran akan tercapai melalui langkah ketiga ini. Di mana pada langkah ini, murid akan diberi kedudukan di dalam kumpulan lah. Seterusnya wakil murid akan dipilih dari kumpulan untuk menggunakan laptop. Maksudnya setiap kumpulan akan diberi laptop. Kemudian murid akan diberikan untuk masuk ke dunia meta yang kedua. Maksudnya di sini setelah guru menggunakan pada langkah kedua inovasi yang pertama, maka dia akan untuk langkah yang ketiga ni, murid akan masuk ke inovasi yang kedua. Kerana inovasi yang kedua ini adalah inovasi latihan. Jadi pada waktu ini murid akan diminta melaksanakan beberapa tugasan untuk menilai kefahaman murid terhadap pembinaan pantun. Jadi setelah murid masuk ke visual tersebut, selepas ini kita akan tunjukkan visual tersebut, maka murid perlu menilaikan keratan pembayang, keratan makna dan juga setelah mereka menilaikan, mereka perlu membina pantun berdasarkan keratan yang disediakan. Jadi setelah murid berjaya membina, maka murid akan membentangkan tugasan yang telah berjaya diselesaikan dan menerangkan struktur kepada seluruh kelas. Okey. Baik, seterusnya penutup iaitu rumusan isi pelajaran daripada murid. Maka pada penutup ini selama 5 minit, murid akan membuat rumusan mengenai isi pembelajaran dengan bimbingan guru. Pada sesi ini, guru boleh memanggil beberapa banyak murid yang mereka perlukan. Sekurang-kurangnya 2 lah supaya apa yang kita ajar itu murid dapat memahami dan sampai kepada objektif pelajaran. Baik, ini adalah sedikit mengenai rancangan pelajaran harian kita di mana langkah kedua dan langkah ketiga yang menggunakan virtual ataupun inovasi 3D yang telah kami cipta. Okay, baik, tanpa membuang masa kita pergi kepada pembinaan pantun. Okey, baik. Okey. Ini merupakan inovasi pertama kami, okay, iaitu pada langkah kedua. Yang saya terangkan tadi, langkah kedua ini guru yang akan menggunakannya lah. Jadi guru, setelah guru masuk, okay, guru perlu membawa murid ke bilik yang pertama. Jadi pada bilik yang pertama ini, di dinding ini terdapatnya panduan membina pantun 4 kerat. Jadi guru menerangkannya dan di sebalik penerangan itu guru boleh selitkan juga beberapa situasi di sini kerana situasi ini berkait rapat dengan pantun yang terdapat di dinding ini. Maka ketika penerangan inovasi ini ataupun ilusi yang terdapat pada visual ini dapat membantu murid. Okey. Jadi setelah guru mengajar, guru boleh pergi kepada bilik yang kedua. Bilik yang kedua ini kita boleh kaitkan sesi soal jawab. Di mana di sini kita dapat lihat
ada orang tanam padi. Jadi di sini di dinik ini juga terdapat pengajaran tentang ciri-ciri membina pantun 4 kerat di mana adanya makna, adanya baris pembayang dan sebagainya. Maka di sini di bilik pertama guru dah mengajar tentang penerangan cara-cara membina pantun. Maka di bilik yang kedua ini guru boleh melakukan soal jawab. Okey, apa yang murid faham berdasarkan ciri-ciri pantun ini. Jadi setelah guru menyelesaikan kedua-dua bilik ini, setelah guru menyaksikan ataupun guru boleh menilai murid sudah memahami mengenai pembinaan pantun 4 kerat, maka guru boleh membawa murid ke inovasi yang kedua. Maksudnya inovasi yang kedua ini melibatkan langkah yang ketiga. Langkah ketiga ini adalah penting kerana kita lihat pada standard pembelajaran tadi, murid mampu membina pantun 4 kerat secara berpandu. Maka pada langkah ketiga ini, murid akan berjaya membina pantun itu sendiri. Jadi apabila sekumpulan murid diberi peluang untuk masuk ke dalam dunia ini, maka mereka diberi peluang bebas untuk menelusuri sendirilah, berjalan ke mana-mana yang mereka sukakanlah. Nak pergi ke sini ke mana ke boleh. Jadi apabila mereka masuk ke sini, okey, maka mereka akan melakukan tugasan yang diberikan. Yang mana yang pertama tadi apa? Mereka perlu memberi mencari 2 baris makna. Mencari 2 baris pembayang. Jadi setelah diorang cari 2 baris makna dan 2 baris pembayang, maka guru boleh menyuruh mereka untuk mencari pula ataupun membina sendiri pantun 4 kerat berdasarkan pembayang dan makna yang mereka jumpa. Jadi setelah mereka dapat membina pantun 4 kerat itu berdasarkan keratan-keratan ini, maksudnya keratan ini adalah sebagai panduan kepada mereka, maka mereka bolehlah menulis dan membentangkan di hadapan kelas. Jadi pada sesi ini murid diberi peluang yang amat bebas untuk menelusuri sendiri dunia meta ini, kerana jikalau guru membimbing pada sesi ini, maka kita takkan dapat memastikan bahawa objektif pembelajaran dan standard pembelajaran itu sendiri tercapai. Kerana apabila mereka diberi peluang untuk menelusuri, maka mereka akan berusaha sendiri untuk membina pantun. Sebagai contohnya di sini kita lihat, kita lihat di sini, kasih emak sepanjang jalan, sayang saudara sama berada, kasih emak, macam itulah. Beberapa contoh kad, kepingan kad di sini mereka boleh cari sendiri dan gabung-gabungkanlah. Kita lihat di sini. Tengok orang dari belakang semasa duduk bertenang. Tengok orang dari belakang, jangan biasa duduk bertentang. Cari pagi makan petang, asal hidup jangan berhutang. Macam itulah. Murid membina sendiri berdasarkan keratan pantun ini, dan keratan pantun ini perlu dijadikan mereka sebagai panduan untuk membina pantun tersebut. Jadi setelah mereka membentangkan, guru akan menilai sendiri hasil mereka tersebut. Setelah mereka guru menilai, maka guru boleh membetulkan sendiri jika terdapat kesalahan dan memberi pengukuhan kepada murid-murid tentang ciri-ciri pantun 4 kerat. Jadi sebenarnya virtual ini amat membantulah, sebab apabila kita membina pantun, di dalam standard pelajaran itu dia menulis membina pantun 4 kerat secara berpandu. Maka keratan-keratan kad ini akan kita jadikan sebagai panduan mereka. Jadi murid bebas untuk menelusuri. Jadi itu sahaja mengenai pembinaan ataupun pembentangan virtual inovasi 3D yang telah kami jalankan ini. Semoga apa yang kami buat ini, kami lakukan ini sedikit memberi manfaat dan memberi dorongan kepada semua insan untuk meneruskan lagi inovasi-inovasi di dalam dunia pendidikan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu cantik sekali pembangunan aplikasi CoSpace Selit Bersama yang telah kita sama-sama saksikan sebentar tadi. Apa pendapat hadirin sekalian pula? Usah bosan kerana kita akan sama-sama saksikan pula pembentangan seterusnya, iaitu dari kumpulan 3 dengan tajuk CoSpace mereka Dunia Kesalahan Ejaan. Ahli-ahlinya ialah 3 siswi guru, iaitu Nur Maya Hidayah, Khairun Nur Syafiqah Aida dan Nur Ain Fariha. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Okey, dah boleh.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada pagi ini kami akan membentangkan mengenai bahan virtual yang kami akan persembahkan kepada rakan-rakan sekalian. Okey, untuk bahan virtual yang telah dipilih, terlebih dahulu kami akan membentangkan rancangan pengajaran harian di mana kami memfokuskan iaitu pada iaitu subjek Bahasa Melayu tahun 2. Okey. Untuk tarikh dan masa iaitu dijalankan pada 4 April 2022 iaitu 8.30 pagi sehingga 9.30 pagi iaitu 1 jam. Mata pelajaran Bahasa Melayu iaitu pada tahun 2 pesawat dan 20 orang murid. Tajuk bagi bahan virtual ni adalah temanya adalah dunia kesalahan ejaan iaitu dalam tema kekeluargaan. Bagi standard kandungan iaitu 3.3 menghasilkan penulisan, manakala standard pembelajaran iaitu 3.3.2 mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan. Untuk objektif pelajaran iaitu pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat yang pertama, mengenali sekurang-kurangnya 3 kesalahan ejaan daripada teks yang telah disediakan. Yang kedua, meneroka dunia kesalahan ejaan sambil melihat teks dialog yang telah disediakan. Yang ketiga adalah mengedit sekurang-kurangnya 7 daripada 9 perkataan daripada teks dialog yang terdapat dalam dunia kesalahan ejaan. Okey, untuk sistem bahasa iaitu yang pertama adanya sistem bahasa iaitu tata bahasa iaitu sintaksis iaitu ada tanda baca, tanda bacaan. Yang kedua adalah kosakata iaitu contohnya rumah, bangga, sanggup, kenalan, mesra, dibina, datuk, kagum, memasuki. Untuk sebutan dan intonasi adalah sistem ejaan. Okey, untuk kemahiran berbahasa iaitu yang pertama adalah mendengar di mana murid perlu ada mendengar bacaan teks dan yang kedua adalah bertutur, menyanyi dan bertutur kesalahan ejaan. Yang ketiga adalah membaca iaitu membaca bacaan teks dan yang ketiga adalah menulis, mengedit perkataan. Untuk pengisian kurikulum iaitu ilmu iaitu ilmu muzik. Untuk peraturan sosial budaya adalah kesantunan bahasa. Okey. Kita lanjut kepada nilai murni pula iaitu nilai murni yang terdapat dalam aktiviti yang akan tekun, keberanian, kerjasama dan tanggungjawab. Di samping ada nilai murni peka, kesabaran, yakin diri dan rasional. Di mana elemen merentas kurikulum pula adalah mengurusi aspek teknologi, maklumat dan komunikasi, kreatif dan inovasi. Kemahiran berfikir pula adalah murid dapat menganalisis, menjana idea, membuat inference dan membanding dan membeza. Kecerdasan pelbagai pula ada verbal, linguistik dan juga kecerdasan ruang. Bagi pembelajaran kontekstual pula adalah memindahkan. Okey, untuk pengaturan sedia ada murid iaitu yang pertama, murid mengenali huruf-huruf ABC. Yang kedua adalah murid mengetahui tanda baca dan ejaan perkataan yang mudah. Bagi bahan bantu mengajar pula, yang pertama adalah video, yang kedua slide interaktif, yang ketiga software Courspace yang kita akan jadikan sebagai bahan virtual kita dan yang keempat adalah latihan pengukuhan daripada segi Google Form dan yang kelima adalah petikan karangan galeri keluarga melalui rujukan buku teks. Bagi alat bantu mengajar pula adalah komputer riba dan buku teks. Okey, kita lanjut pula kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Untuk langkah set induksi iaitu selama 5 minit iaitu dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di mana yang pertama murid akan ditayangkan video lagu kanak-kanak Mari Belajar ABC terlebih dahulu.
Dan yang kedua, dalam aktiviti tersebut juga murid akan disoal mengenai video yang ditonton, iaitu kalau kita lihat kepada isi pelajaran di mana murid akan tonton tayangan lagu kanak-kanak, mari belajar ABC, iaitu daripada kami petik daripada video Didi and Friends. Dan lepas murid akan tengok video tersebut, murid akan diberitahu untuk mengenai huruf-huruf yang terdapat dalam lagu tersebut di samping mengaitkan tajuk ejaan pada hari tersebut. Okey, antara soalan-soalan waktu lepas murid lihat video tersebut, murid akan disoal, antara soalan-soalannya adalah adakah kamu pernah menyanyi lagu tersebut, atau jadi jangkaan jawapan bagi murid adalah ya atau tidak. Dan soalan seterusnya adalah siapa boleh ulang semula huruf-huruf yang terdapat dalam video tersebut. Jadi nanti murid akan bagi tahu huruf-huruf yang akan mereka sebut yang terdapat dalam video tersebut. Jadi catatannya dalam pengisian kurikulum iaitu dalamnya adalah muzik. Kita lihat tadi muzik sebagai video paparan untuk lagu kanak-kanak. Okey, kecerdasan pelbagai iaitu verbal linguistik di mana kita memerlukan murid untuk bertutur, untuk memberikan sumbangsaran, untuk memberikan respon mereka ketika guru menanyakan huruf yang terdapat dalam video tersebut. Dan kemahiran berfikir, untuk nilai murni pula adalah tekun. Okey, seterusnya adalah langkah 1 selama 10 minit. Okey, yang pertama, murid akan dipaparkan sebuah karangan pendek mengenai lawatan bagi sebuah keluarga yang bertajuk Galeri Keluarga yang mempunyai kesalahan ejaan pada teks tersebut. Okey, kalau kita lihat bagi isi pelajaran di mana guru akan memaparkan buku digital Bahasa Melayu tahun 2 melalui slide interaktif lah. Jadi dekat teks tersebut ada beberapa contoh ejaan yang kesalahan ejaan yang terdapat dalam teks tersebut. Jadi aktiviti mengajar seterusnya adalah murid akan dibimbing oleh guru membaca cerita tersebut bersama-sama. Kemudian akan ada beberapa orang murid yang akan dipilih untuk membaca petikan yang akan membaca petikan tersebut di hadapan kelas secara kuat dan jelas, dan contoh untuk kesalahan ejaan tersebut adalah misalnya romah, ejaan romah R-O-M-A-H dan sepatutnya adalah R-U-M-A-H, dan kenalan mesra, kagum, memasuki, dibina, datuk, sanggup dan bangga. Jadi ejaan-ejaan kalau kita sebut adalah lain daripada cara kita menulis. Jadi itu adalah salah satu untuk kita murid untuk mengenal pasti mana satu kesalahan ejaan. Dan seterusnya bagi aktivitinya adalah guru akan mengulas petikan yang telah dibaca dan menjelaskan kepada murid terdapat beberapa kesalahan ejaan dalam cerita pendek tersebut. Dan murid akan diminta untuk mengesan kesalahan-kesalahan ejaan yang terdapat dalam cerita tersebut. Okey, jadi untuk pengisian kurikulum iaitu terdapatnya peraturan sosio budaya iaitu kesantunan bahasa. Untuk pembelajaran kontekstual adalah memindah. Untuk verbal linguistik adalah untuk kemahiran berfikir, kemahiran kecerdasan pelbagai pula adalah verbal linguistik. Kosakata pula iaitu yang terdapat daripada ejaan, kesalahan ejaan yang telah disebutkan sebentar tadi yang terdapat daripada teks-teks yang telah diberi sewaktu aktiviti telah dijalankan. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Kita lihat kepada langkah 2 pula. Langkah 2 dijalankan selama 25 minit. Guru memperkenalkan aplikasi CoSpace kepada murid dengan menerangkan cara penggunaannya terlebih dahulu. Murid dikendaki mendengar dengan teliti kerana mereka akan dibawa ke aplikasi CoSpace yang telah dibina oleh guru sebentar lagi. Okey, jadi yang ketiga, murid bersoal jawab dengan guru mengenai aktiviti tersebut.
Dan seterusnya, guru akan berkongsi pautan CoSpace yang dapat mengakses kepada dunia kesalahan ejaan. Di sini telah diletakkan gambaran dunia kesalahan ejaan yang telah dibina oleh guru di laman CoSpace. Jadi murid perlu meneroka dunia kesalahan ejaan menggunakan peranti masing-masing. Dan yang keenam, murid diberikan masa selama 20 minit untuk meneroka dunia kesalahan ejaan tersebutlah. Jadi murid diingatkan untuk mengikuti setiap arahan yang terdapat dalam dunia kesalahan ejaan tersebut. Jadi bila murid dah belajar, dah masuk sendiri dunia kesalahan ejaan yang dibina oleh guru, jadi mereka tahulah arahan-arahan yang perlu mereka ikuti pada setiap sudut CoSpace tersebut. Jadi kita lihat kepada EMK. EMK ialah sains dan teknologi iaitu kreatif dan inovasi. KP pula ialah verbal linguistik dan juga kecerdasan ruang. Kerana laman CoSpace ini terdapat beberapa ruang yang perlu murid teroka dan ikut arahan di setiap ruang tersebut. Jadi seterusnya, kemahiran berfikir ialah menjana idea. Nilai murni ialah hormat menghormati, kesabaran dan juga keberanian. Jadi kita lihat kepada langkah 3 yang dijalankan selama 15 minit. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Murid dikendaki mengimbas kod QR yang terdapat dalam dunia kesalahan ejaan. Kod QR tersebut perlu ditelusuri oleh murid lah, sebabnya mereka perlu jalan sendiri ke CoSpace tersebut untuk menjumpai kod QR tersebut. Murid seterusnya diberi masa selama 10 minit untuk menjawab soalan dalam kesalahan ejaan tersebutlah. Guru akan memeriksa jawapan murid dan menegur kesalahan jika dilakukan oleh murid. Kumpulan yang berjaya memperolehi markah tertinggi dalam menyelesaikan pautan latihan ini akan diberikan hadiah apabila murid melaksanakan proses PDP di sekolah kelab. Okey, kita lihat kepada EMK ialah TMK iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. KP verbal linguistik. Kemahiran berfikir ialah membanding dan membeza. Nilai murni kerjasama dan tanggungjawab. Okey, akhir sekali kita pergi kepada langkah penutup yang dijalankan selama 5 minit. Penutup kognitif dan juga penutup sosial. Penutup kognitif dijalankan dengan murid mendengar penjelasan rumusan berkenaan kesalahan ejaan. Penutup sosial pula, murid diminta untuk meneroka lebih lanjut dalam aplikasi CoSpace dunia kesalahan ejaan. Jadi kita lihat kepada PK, tiada. KP ialah verbal linguistik, kemahiran berfikir membuat inference kerana ini adalah penutup daripada keseluruhan sesi pembelajaran. Nilai murni ialah yakin diri dan rasional. Okey. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada CoSpace yang telah kami bina. Okey, seperti yang kita boleh lihat sekarang. Okey, kami punya CoSpace ni terdiri daripada beberapa ruang. Okey, jadi ruang yang kita akan pergi satu persatu lah. Oh, minta maaf. Okey. Jadi mula-mula murid akan menekan butang play tersebut. Okey, kemudian murid akan berjumpa dengan guru perempuan di hadapan ini. Okey, jadi guru ni akan cakap Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dunia kesalahan ejaan. Anda diminta untuk membuat lawatan sambil memerhatikan kesalahan ejaan yang terdapat di seluruh kawasan ini. Selamat menikmati lawatan anda. Okey, jadi dunia kesalahan ejaan ni kami bina mempunyai pelbagai kesalahan ejaan. Jadi murid sendiri perlu meneroka dan memperbetulkan sendiri kesalahan-kesalahan ejaan yang terdapat dalam dunia kesalahan ejaan. Okey, jadi murid-murid dinasihatkan untuk melawati dahulu kawasan kebun Pak Man ni. Okey, jadi kita beritahu kat sini setiap karakter ataupun setiap animasi dalam CoSpace ini mempunyai dialog mereka yang tersendiri.
Okey, jadi seperti contohnya macam Pak Man. Pak Man cakap Assalamualaikum, marilah masuk ke kebun Pak Man sebelum masuk ke kelas. Okey, jadi ada pula kandang Pak Din, kandang lembu Pak Din. Okey, kemudian seperti tengok kat sini ada karakter gorila. Okey, gorila ni pun ada dialog dia tersendiri. Okey, kalau kita tengok kat sini dekat gorila tu ada terdapat kesalahan ejaan was rodoknya di pagi hari ini. Okey, jadi di situlah antara kesalahan-kesalahan ejaan yang terdapat dalam code space ini. Okey, tapi tidak semua dialog yang mempunyai kesalahan ejaan, hanya karakter-karakter tertentu saja. Contohnya macam Abang Mat ni. Abang Mat ni dia salah eja bahagian buaya. Okey. Seterusnya lepas murid dah pergi kat kandang Pak Man ni, murid akan pergi ke kelas. Okey, jadi murid akan menerka sendirilah. Yang ni semua murid akan buat sendiri secara berkumpulan. Okey, lepas tu kita boleh lihat kat sini ada Lisa dengan Ihsin. Okey, lepas tu murid pun bacalah sendiri dialog tu, ada tak kesalahan ejaan. Okey, lepas tu murid juga digalakkan untuk mencatat jika mereka mendapati terdapat kesalahan ejaan. Okey, lepas tu murid boleh meneroka di dalam kelas ini. Okey, lepas tu murid akan pergi dekat dekat kawasan perbincangan. Okey. Dekat kawasan perbincangan ni pun ada beberapa karakter yang mempunyai dialog masing-masing. Okey, selepas tempat perbincangan, murid boleh masuk ke dalam tandas. Okey, jumpa makcik Senah. Okey, selepas jumpa makcik Senah, murid akan masuk ke bilik rehat. Okey, bilik rehat. Okey, murid akan tengoklah ada karakter juga di dalam ini. Okey, kemudian murid boleh pergi ke dapur. Okey, selepas murid habis ke dapur, murid akan keluar. Okey, keluar daripada kelas. Okey, murid akan berjumpa dengan padang. Okey, ada padang, ada court badminton di situ. Okey, lepas tu sebelum tu murid akan pergi dulu ke warung sebelum jumpa Abang Bas tu. Okey, murid akan pergi ke warung. Selepas dah pergi ke warung, okey, dan tamatlah akhir sekali jumpa Pakcik Mota. Okey, seperti kenapa kami bina co-space ni, sebab nak bagi murid ni peka bahawasanya terdapat kesalahan-kesalahan ejaan yang sebenarnya salah, tapi tapi banyak dijumpai dekat kawasan-kawasan awam. Okey, so kami bawakan situasi sebenar tetapi melalui visual sahaja. Jadi murid dapat pekalah, perkataan, contohnya penggunaan perkataan kuih tiaw. Okay, jadi kalau penggunaan perkataan kuih tiaw ni kita lazimnya berada di kedai-kedai warung ataupun di kawasan-kawasan seperti itulah. Jadi murid akan peka, kalau nampak ejaan kuih tiaw di warung itu ejaan yang salah. Murid boleh tengok kesalahan-kesalahan tersebut. Okey, selepas itu bagaimana kami nak menguji adakah murid ni faham ataupun adakah berkesan kami punya inovasi ni melalui latihan. Okay, jadi murid boleh mengimbas latihan, mengimbas kod QR. Okay, selepas murid mengimbas akan keluarlah dunia kesalahan ejaan. Jadi ini merupakan latihan. Okay, jadi murid perlu menjawab. Okay, contohnya macam ni. Kesalahan ejaan pada dialog Abang Mat. Okay, jadi murid perlu pergi balik dekat co-space ni, murid cari balik karakter Abang Mat. Siapa Abang Mat ni? Okay, kita cari. Okay, Abang Mat. Mana Abang Mat? Okay. Okay. Okay, kita pergi cari Abang Mat tu siapa. Okay, Abang Mat dekat sini. Okay, contohnya kat sini. Okay, jadi murid akan tengok balik. Okay, murid akan perhatikan dekat dialog Abang Mat tu mana satu yang salah. Okay, buaya. Okay, seperti yang kita tengok kat sini, contoh jawapan murid perlu tulis. Okay, murid kena tulis dulu buaya, apa yang salah, dan dalam kurungan murid perlu tulis apa yang betul. Okay, selepas itu murid juga boleh mengimbas kod QR yang akan mengeluarkan perkara inilah kesalahan-kesalahan lazim. Okay, jadi itu sahaja daripada kami untuk pembentangan inovasi kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sedar tak sedar, hadirin sekalian, kita telah sampai pada kumpulan yang terakhir pada showcase hari ini. Pembentangan CoSpace yang terakhir ini bertajuk Celik KSN. Ini akan disampaikan oleh 3 siswi guru iaitu Nur Zadatul Alia, Farah Aisyah binti Mustafa dan Nur Izzati Amalina. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Okay, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Nur Izzati Amalina binti Muhammad Azman, Nur Zadatul Alia binti Jalihan dan Farah Aisyah binti Mustafa akan menerangkan penggunaan bahan pembelajaran virtual kami. Jadi pertamanya kita akan mula dengan pembentangan rancangan pelajaran harian kami. Jadi kami menggunakan RPH Bahasa Melayu tahun 4 yang terdiri daripada 20 orang murid. Tajuk kata sendi nama. Standard kandungan yang telah kami ambil ialah 5.1 iaitu memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajarannya adalah 5.1.4 memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks iaitu yang kedua kata sendi nama. Objektif pelajarannya yang pada akhir pembelajaran ini murid dapat yang pertama memahami fungsi kata sendi nama diri dan daripada dengan betul. Yang kedua, mengenal pasti 5 daripada 8 kegunaan kata sendi nama dari dan daripada dengan betul. Dan yang ketiga, membina ayat menggunakan kata sendi nama dengan betul. Jadi sistem bahasa yang terdapat dalam RPH kami, sebutan dan intonasi yang betul iaitu ketika membaca kuat dan memberi respon. Kosakatanya adalah arah, tempat, masa dan organisasi. Pengisian kurikulum A. Ilmu, adanya pendidikan moral, B. Nilai ini, adanya kerjasama, keyakinan, berdikari, bersungguh-sungguh dan keberanian, C. Kemahiran berfikir, adanya membuat kaitan dan berhubungan, konstruktivisme, menjana idea, menganalisis, mengaplikasi dan merumus, D. Kecerdasan pelbagai, adanya kinestetik, verbal linguistik dan interpersonal. Pengetahuan sedia ada murid adalah murid telah mengenal kata sendi nama secara umum. Bahan bantu mengajar yang kami gunakan sampul surat, lembaran kerja, aplikasi CoSpaces, slide PowerPoint dan kad situasi. Jadi aktiviti pengajaran dan pembelajarannya pada set induksi, murid akan memainkan permainan treasure hunt iaitu mencari sampul surat kata sendi nama. Yang kedua, langkah akan diterangkan definisi kata sendi nama, fungsi, dari dan daripada beserta contohnya dan adanya aktiviti sumbangsaran. Langkah kedua, murid akan menerapkan inovasi celik KSN iaitu daripada aplikasi CoSpaces. Langkah ketiga, adanya aktiviti lakonan daripada situasi-situasi yang diberikan oleh guru. Seterusnya, langkah keempat, diberikan latihan iaitu latihan pemulihan dan juga latihan penggayaan. Dan yang penutup, ditanyakan soalan oleh guru. Jadi ini adalah lampiran itu untuk murid pemulihan dan lampiran adalah untuk murid penggayaan. Okey, baiklah. Jadi saya akan teruskan dengan bahan virtual, penerangan bahan virtual yang kami gunakan dalam RPH ini. Okey, jadi bahan virtual tersebut digunakan pada langkah 2 di mana aktiviti penerokaan inovasi celik KSN yang menggunakan aplikasi CoSpaces. Jadi kami menggunakan CoSpaces sebagai alat inovasi kami dan diberi nama celik KSN. Okey, yang pertama apa yang berlaku adalah murid diperkenalkan dengan aplikasi CoSpaces oleh guru. Jadi murid ni, guru ni memperkenalkan sedikit macam apa itu CoSpaces, macam mana main dan sebagainya. Kemudian murid bersoal jawab dengan guru mengenai aplikasi tersebut. Okey, kemudian murid diberikan pautan CoSpaces oleh guru, tak kisahlah melalui apa-apa
app sekalipun, yang mudahnya WhatsApp lah. Okey, kemudian murid diminta untuk meneroka co-spaces iaitu Cilik KSN ini dengan mematuhi setiap arahan yang telah diberikan dalam inovasi tersebut. Okey, kemudian murid dibimbing oleh guru sepanjang aktiviti tersebut dijalankan. Alright, ini secara ringkasnya lah apa aktiviti yang berlaku pada langkah kedua. Kemudian pengisian kurikulum yang terdapat yang berjaya kami kena pasti. Yang pertama, kemahiran berfikir iaitu menganalisis. Menganalisis apa? Menganalisis ketika mereka menggunakan co-spaces ini. Okey, Cilik KSN ini. Kemudian nilai murni yang berjaya dikeluarkan adalah bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan setiap masalah yang diberikan dalam Cilik KSN ini. Kemudian kecerdasan pelbagai adalah interpersonal, mereka bergerak secara interpersonal. Kemudian teknologi maklumat dan komunikasi semestinya menggunakan komputer riba dan bahan bantu mengajar yang kami gunakan adalah aplikasi co-spaces. Seterusnya rakan saya akan sambung. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan. Jadi untuk bagi cara-cara menggunakannya, guru-guru bolehlah memberikan link kepada para pengguna iaitu murid-murid untuk menggunakan aktiviti ini, untuk menggunakan inovasi ini. Jadi ini merupakan linknya bagi inovasi telah kami bina iaitu Cilik KSN. Jadi murid-murid hanya perlu menekan link ini untuk menggunakannya. Jadi saya tekan link ini. Baiklah, inilah paparan yang akan keluar apabila murid menekan link tadi. Jadi murid-murid perlu menekan butang play untuk meneruskan permainan. Jadi saya tekan butang play. Okay, ini merupakan inovasi ataupun bahan pembelajaran virtual yang telah kami bina iaitu Cilik KSN. Jadi pada awalnya murid-murid akan berjumpa dengan lelaki ini dan murid-murid perlu membaca setiap perkataan yang ada pada inovasi ini supaya guru boleh mendengarkannya. Jadi di sini murid boleh membaca, "Selamat datang, pengembaraan anda bermula di sini. Sila masuk mengikut pintu hadapan." Jadi murid perlu masuk mengikut pintu hadapan. Seterusnya murid akan berjumpa dengan lelaki ini. Pada hari ini anda akan mempelajari kata sendi nama iaitu dari dan daripada. Seterusnya, untuk mendapatkan penjelasan lanjut, selesaikan pantun di bawah dan menghampiri orang tersebut. Jadi inovasi yang telah kami cipta ini adalah menggunakan pantun bagi murid-murid mendapat petunjuk-petunjuk yang seterusnya. Jadi untuk petunjuk yang seterusnya, murid perlu menyelesaikan pantun ini. Pergi ke dapur, makan bahulu, makan bersama si Juwita. Berbaju ungu berseluar kelabu, siapakah orangnya? Tekanlah dia. Jadi murid perlu mencari di manakah orang yang berbaju ungu dan berseluar kelabu. Jadi inilah orangnya. Jadi murid hanya perlu menekan orang ini. Lalu perlu membacanya. Hai, dari dan daripada merupakan kata sendi nama dan hadir di hadapan kata nama atau frasa nama. Ini merupakan statement bagi dari dan daripada. Jadi untuk petunjuk seterusnya, pisang perangan dibuat pengat, dicampur dengan gula Melaka, berdetik di dinding setiap saat, cubalah teka siapakah saya. Jadi murid perlu menyelesaikan pantun tersebut dan jawapannya ialah jam. Jadi pada bilik ini murid perlu mencari di manakah jam. Ini dia jam. Jadi murid perlu menekan jam ini dan membaca apa yang tertera di sini. Jadi di sini merupakan rumusan daripada penerangan guru pada langkah pertama dalam RPH tadi iaitu dari fungsi menggunakan dari. Apakah fungsi dari? Iaitu untuk arah, tempat dan masa
dan formula untuk mengingatnya ialah dari ATM. Jadi untuk petunjuk seterusnya, murid perlu menyelesaikan pantun di bawah, segak bergaya menuju ke Rembau, singgah di Pekan membeli soya. Berbaju putih, bertudung hijau, cubalah teka, siapakah saya? Jadi murid perlu mencari berbaju putih, bertudung hijau dan menekan orang tersebut. Jadi inilah orangnya. Okay, di sini merupakan rumusan daripada fungsi kata seni nama daripada, iaitu fungsinya ialah kabus. Formulanya daripada kabus. Jadi untuk petunjuk seterusnya, murid perlu menyelesaikan pantun ini, menangkap ikan di Sungai Kelah bersama-sama dengan Suraya. Beroda dua berwarna merah, cubalah teka siapakah saya. Jadi seterusnya murid perlu mencari apakah objek tersebut dan ianya ialah sebuah basikal. Jadi murid perlu menekan basikal ini dan membaca lagi. Sekarang anda sudah mengetahui kegunaan dari dan daripada. Jadi jom kita mulakan latihan untuk menjawab soalan. Petunjuk seterusnya di bilik ini, nasi kerabu simbolik Kelantan menjadi santapan di hari bahagia. Terletak di dinding sebagai hiasan, berdentam-dentum di malam raya. Sila klik petunjuk seterusnya. Okey, jadi murid perlu mencari apakah jawapan daripada pantun ini dan kita tengok di sekitar. Okey. Okay, sebenarnya di sini merupakan gambar bunga api. Ini disebabkan masalah masalah internet jadi tak muncul. Tapi apabila murid menekan gambar ini, akan keluarlah soalan pertama. Jadi soalannya, Anisah lebih tinggi dari atau daripada. Jadi murid perlu menjawab soalan ini berdasarkan apa yang mereka faham daripada penerangan guru pada langkah pertama dan juga rumusan yang telah ada di dalam inovasi pada awal tadi. Jadi Anisah lebih tinggi daripada kakaknya. Kerana apa? Kerana daripada ialah digunakan untuk perbandingan. Okey, tahniah jawapan anda betul. Notanya daripada kerana bandingan B. Kalau kita lihat tadi, B merupakan fungsi daripada ialah formulanya kabus. Jadi B ada dalam daripada. Jadi untuk petunjuk seterusnya, nasi putih ikan sepat enak dimakan begitu saja. Berbumbung biru bertayar 4, cubalah teka siapakah saya. Jadi untuk petunjuk seterusnya, berbumbung biru bertayar 4, murid perlu menekan apakah objek tersebut. Jadi objek tersebut ialah kereta. Jadi murid perlu menekan inovasi ini, murid perlu menekan kereta ini. Okay, untuk soalan kedua, perjalanan untuk ke Kelantan tidak jauh sini. Jadi apakah jawapan tersebut? Jadi melalui formula yang telah diberikan tadi, tidak jauh sini merupakan arah. Jadi apabila arah termasuk dalam formulanya ATM, iaitu dari ATM. Jadi kita tekan dari. Ya, jawapan anda betul, tahniah. Notanya dari kerana arah. Jadi petunjuk seterusnya ialah bertudung merah berbaju biru, rancak bersembang bersama rakan. Jika jumpa sailah itu, janganlah segan, silalah tekan. Jadi kita pergi petunjuk seterusnya, bertudung merah berbaju biru. Okey. Inikah orangnya? Okay, jadi inilah orangnya. Jadi saya tekan orang ini. Hai, soalan ketiga. Almari itu diperbuat kayu. Jadi ini merupakan asal kejadian. Jadi apabila asal, ia adalah daripada formula kabus. Daripada kabus. Jadi jawapannya daripada. Tapi apakah yang saya akan tekankan di sini ialah apabila murid-murid menjawab soalan ini dengan salah, mereka tidak boleh mendapat petunjuk seterusnya. Contoh saya tekan dari iaitu jawapan yang salah. Okey, ia akan tertera maaf jawapan anda salah. Sila tekan orang ini sekali lagi bagi menjawab soalan dan mendapatkan petunjuk seterusnya. Jadi murid perlu tekan sekali lagi dan jawab dengan jawapan yang betul. Jadi jawapan betul ialah daripada. Okay, apabila tekan jawapan betul, baru murid akan mendapat petunjuk seterusnya, iaitu pantun ini.
Jadi beginilah pattern untuk soalan-soalan seterusnya, iaitu bila murid menyelesaikan pantun ini, barulah murid boleh bergerak ke soalan seterusnya. Jadi saya terus skip sebab patternnya sama. Murid perlu menyelesaikan pantun terlebih dahulu dan menjawab soalan. Okay, ini adalah bilik yang seterusnya. Jadi di sini merupakan soalan yang terakhir, iaitu Ahmad berasal dari atau daripada Kuala Lumpur. Okey, maaf jawapan anda salah. Jadi apabila jawapan salah, murid tidak boleh bergerak ke lokasi seterusnya. Jadi tekan sekali lagi, Ahmad berasal dari Kuala Lumpur, barulah murid boleh bergerak ke lokasi seterusnya. Jadi petunjuk terakhir bakal diraih usai sudah saat kita bersama berbaju hitam berseluar putih, cubalah teka siapakah saya. Jadi kita pergi ke orang ini, tekan orang ini. Okay, selesai sudah penggambaran anda, sila keluar melalui pintu ini. Jadi begitu sahaja aktiviti yang akan murid mainkan di dalam inovasi, di dalam bahan pembelajaran virtual ini. Jadi itu sahaja daripada kami. Itulah inovasi ataupun bahan pembelajaran virtual bahasa Melayu yang telah kami bina yang bernama Celik KSN. Diharapkan inovasi ini, bahan ini dapat memberi manfaat kepada mereka yang akan menggunakan di luar sana. Jadi sekian, terima kasih. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya pembentangan daripada ahli-ahli kumpulan Celik KSN sebentar tadi, maka berakhirlah showcase maya pembelajaran virtual merevolusikan pendidikan digital di bilik selari 3 ini. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kuarta Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersuar lagi. Bagi pihak majlis, saya ingin memohon kemaafan atas sebarang khilafan yang berlaku sama ada secara sengaja maupun tidak sepanjang berlangsungnya majlis ini. Berakhir sudah majlis kita, moga bersuar tahun hadapan. Andai ada tersasul kata salah silap, mohon dimaafkan. Yang baik datang dari Allah, yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Oleh itu, saya sudahi showcase maya pembelajaran virtual merevolusikan pendidikan digital ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.